Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Okey, boleh tutup mic masing-masing. Ustazah nak mula, nanti Ustazah tak dengar. Ada lagi yang tak tutup mic ni. Muhammad Dennis, tolong tutup mic Muhammad Dennis. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ni segala puji bagi Allah, kita akan sambung pembelajaran kita mengenai tajuk zaman kanak-kanak Nabi Muhammad. Sama macam kita semua, awak, Sazah dan juga Nabi kita melalui zaman kanak-kanak, zaman kecil. Maknanya kalau awak bermain, Nabi pun bermain sama macam kita semua waktu kecil. Nabi ada kawan, Nabi bermain, Nabi bergembira sama macam kita. Cumanya Nabi ni Allah pelihara. Nabi ni sifat dia ialah maksum. Maksum ni maksudnya terpelihara daripada melakukan dosa. Kalau Nabi nak buat dosa, Allah akan halang. Kalau kita pula, kalau kita nak buat salah, kita buat dosa, mak ayah kita halang. Tapi kita bukan maksum. Nabi kita ni maksum maksudnya Allah akan jaga Nabi kita daripada buat sebarang dosa. Sebab Allah nak orang kata didik Nabi kita ni, bila Nabi membesar, Nabi akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Dan orang boleh mencontohi akhlak Nabi. Kalau kita nak tengok akhlak yang baik daripada kalangan manusia, Nabi Muhammad lah yang paling terbaik akhlaknya. Jadi kita kena jadikan Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah. Maksudnya contoh ikutan yang terbaik. Jadi kita nak tengoklah bagaimana zaman kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada kata kelahiran Nabi, kita dah belajar sebelum ni, tajuk kelahiran Nabi, sebelum Nabi dilahirkan, semasa Nabi nak dilahirkan, dan selepas Nabi dilahirkan. Jadi kita akan sambunglah, ini peristiwa selepas kelahiran Nabi. Dari Nabi lahir sampailah Nabi berumur 7 tahun. Macam awak sekarang kan 7 tahun. Mana darjah 1, awak akan belajar dari Nabi lahir sampailah Nabi umur 7 tahun. Apa peristiwa yang berlaku kepada Nabi sehingga Nabi berumur 7 tahun. Okay, kita teruskan ya. Okay, mengenai kisah kelahiran Nabi. Bila Nabi lahir, Sazah kalau boleh minta tolong jangan menaip sesuatu yang tidak berkaitan. Mengganggu kata sesi pembelajaran kita kan. Nabi bila dilahirkan oleh ibunya Aminah, Nabi hanya sempat disusukan oleh ibunya selama 3 hari. 3 hari sahaja. Disusukan oleh ibunya selama 3 hari sahaja. Lebih pada itu, Nabi disusukan oleh ibu susuan. Itu beza sedikit dengan kita. Kita susu mak kita minum, susu lembu pun kita minum. Ibu susuan kita ialah lembu. Ibu susuan Nabi manusia. Beza dengan kita. Kita ibu susuan kita ialah lembu. Sebab mak kita beli susu lembu bagi kita minum. Sebab itu Nabi bila dia lahir sahaja, mak dia nyusukan dia 3 hari. Lepas tu datuk dia dah mula mencari ibu susuan. Bukan bermakna mak Nabi tak sayang Nabi. Kenapa tak menyusukan Nabi hingga Nabi umur 2 tahun? Tak. Sebabnya budaya ataupun cara hidup
orang Arab pada masa tersebut mereka akan hantar anak mereka duduk jauh daripada mereka, duduk di kampung, di kawasan-kawasan pendalaman dan disusukan oleh orang lain. Sebabnya Mekah ni adalah bandaraya, jadi budaya orang Arab ni dia nak anak-anak mereka duduk di kawasan yang suasananya nyaman, suasananya baik, bahasa pertuturannya cantik. Sebab orang-orang Arab pendalaman ini dia bercakap dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat baik. Jadi Nabi kita ni tak terkecuali dihantar oleh keluarganya untuk disusukan oleh orang lain. Dan yang mencari ibu susuan ialah datuk Nabi. Sebab Nabi tak ada ayah. Mula-mula sekali Suai Batul. Suai Batul ni kalau kita belajar minggu lepas merupakan hamba kepada bapa saudara Nabi, ya, Abu Lahab. Bapa saudara Nabi ni dia ada hamba Suai Batul Aslamiyah. Suai Batul Aslamiyah ni sempat menyusu Nabi beberapa hari sebelum dia dimerdekakan oleh tuannya. Dan yang kedua Halimah. Yang kedua, ibu susuan Nabi yang kedua ialah Halimah. Halimatus Sa'diyah. Disebut Sa'diyah ni sebab dia berasal daripada kampung Bani Sa'ad. Sebab tu disebut Halimatus Sa'diyah. Halimah. Tadi saya cerita kenapa Nabi disusukan oleh ibu susuan, bukan ibunya sendiri. Sebabnya saya sebut tadi adat. Adat ni maksudnya budaya, cara hidup orang Arab. Adat orang Arab menghantar anak mereka disusukan oleh orang lain. Dan juga nak menjadikan anak mereka tu supaya lebih kuat. Harapan Datuk Nabi Abdul Muttalib ni, bila dihantar Nabi kita duduk dengan ibu susuan, dia nak Nabi kita ni lebih kuat. Lebih kuat. Dan petah berbahasa Arab. Petah ni maksudnya mahir bercakap bahasa Arab. Ya? Jadi kalau duduk di bandar, bahasanya tidak orang kata seindah seperti mana bahasa orang kampung. Okay, jadi Nabi kita ni dihantar oleh datuknya ke kawasan kampung supaya Nabi kita boleh orang kata bercakap bahasa Arab dengan fasih, dengan baik. Itu maksud petah. Okay. Seterusnya lagi, bagaimana kehidupan Nabi bersama ibu susuan. Bayangkan Nabi baru berumur beberapa hari, baby lagi. Dah berpisah dengan mak, duduk dengan orang yang dia yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Orang lain, orang luar. Okay, lalu Nabi pun dibawalah oleh ibu susuannya, tinggallah di kampung Bani Sa'ad. Okay. Halimatus Sa'diyah ni tadi saya sebut berasal daripada kampung Bani Sa'ad. Sebab itu disebut Halimatus Sa'diyah. Halimah dari kampung Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah ini dia ada suami. Namanya Abu Kibsyah. Sorry ejaan dia. Abu Kibsyah. Abu Kibsyah ni adalah suami kepada... Okay. Abu Kibsyah ini adalah suami kepada Halimatus Sa'diyah. Mereka ini berasal daripada kampung. Mereka pergi ke Mekah untuk mendapatkan upah. Sebab mereka mencari pekerjaan sampingan. Hidup mereka susah. Jadi seperti mana wanita-wanita lain, bukan Halimatus Sa'diyah sahaja, wanita-wanita lain pun sama. Bila sampai satu musim, mereka akan pergi ke Mekah untuk mendapatkan anak susuan. Dan anak susuan itu mereka akan bawa balik ke kampung mereka dan mereka akan pelihara sehinggalah berumur 2 tahun. Itu adalah adat yang saya sebut awal-awal tadi. Adat masyarakat jahiliah pada masa itu. Dan perjalanan mereka ini pergi ke Mekah melalui kata satu perjalanan yang sukar. Sebabnya mereka naik ke unta yang tua. Jalan pun lambat. Jadi orang lain dah sampai ke Mekah. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya agak terlambat. Okay. Dan selesai sahaja sampai di Mekah, mereka orang kata kalau orang lain semua dapat anak-anak daripada kalangan orang-orang kaya.
Tapi mereka bersyukur walaupun Nabi kita ni anak yatim, taklah sekaya mana seperti orang lain, tapi mereka bila ambil sahaja Nabi ni dah rasa sayang. Halimatus Sa'diyah ni bila diserahkan Nabi kita kepada dia, dia peluk. Dia pun ada baby juga, sebab tu dia boleh menyusu. Dia pun ada baby, sebaya dengan Nabi kita. Bila dia peluk, dia dah rasa sayang macam mana dia peluk anaknya sendiri. Dia dah rasa sayang sangat. Okay. Bila dia orang kata bawa je Nabi pulang ke Madinah, pulang ke kampung dia, ke kampung Bani Sa'ad, berlaku beberapa perkara yang luar biasa. Berlaku beberapa perkara yang luar biasa. Okay? Awak nampak tak Sazah punya slide ni? Jelas tak slide Sazah? Nampak. Nampak Jelas. nampak jelas? Okey. Sazah tak, siapa yang tak nampak angkat tangan bagi tahu. Kim. Dalam perjalanan pulang daripada okey, tutup mic. Dalam perjalanan pulang ke kampung mereka membawa Nabi, Nabi ni dipeluk oleh Halimatus Sa'diyah sambil dia peluk anak dia, ya. Anak dia nama Abdullah. Bawa balik ke kampung dia Bani Sa'ad. Okay, kita tengok apa yang berlaku dalam perjalanan. Ni tengok unta yang dinaik oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dia ada unta yang tua. Yang dia naik tu unta dia. Unta dia dah tua, jalan pun lambat dan tidak orang kata mengeluarkan susu dah tua. Tetapi apabila Nabi ini dipeluknya Nabi, Halimatus Sa'diyah ni dia masa dia sebelum ambil Nabi, dia tak ada susu banyak sangat. Tapi bila dia pegang je Nabi, itu namanya bayi yang berkat. Nabi kita ni membawa keberkatan. Dia peluk-peluk sahaja, dia rasa seolah-olah dia boleh berikan susu kepada Nabi dan juga kepada anak dia dengan jumlah yang banyak. Jadi bila anak dia minum, anak dia kenyang. Masih banyak lagi untuk Nabi kita. Sedangkan sebelum ini, anak dia minum pun rasa tak cukup. Sebab dia orang susah, makanan kurang makan makanan berkhasiat. Jadi dia tidak mengeluarkan susu yang banyak. Tetapi disebabkan dia perlukan orang kata upah, perlukan wang. Jadi dia ambil juga pekerjaan menyusukan anak orang. Tetapi berkat bila dia pegang Nabi, dia peluk Nabi, dia rasa macam dia boleh menyusukan anak dia dan Nabi ni dengan jumlah yang banyak. Okay. Saya Isyad tutup mic. Okay. Tadi saya dah tunjuk gambar unta. Ni unta. Unta yang unta yang Sazah cerita tadi, unta tua. Okey. Selain daripada itu, mereka juga membawa seekor keldai. Keldai ni masa pergi bawa barang, balik pun bawa barang. Jadi jalannya lambat. Tetapi dalam perjalanan pulang, orang lain balik dulu. Orang lain semua dah balik dah. Sebab mereka sampai awal, jadi mereka balik awal. Halimatus Sa'diyah sampai lambat, jadi balik pun lambat. Tiba-tiba kenderaan yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah dan suami dia boleh berjalan dengan lebih pantas, bergerak pantas. Orang pun heran, kau Halimah, dari kau datang tadi, kenapa kau lambat? Jalan, orang kata kami dah pergi, dah dulu kau tak sampai-sampai. Waktu balik, kau boleh pitas kami. Maknanya lajunya keldai dan kenderaan yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah dan suami dia berjaya memintas kenderaan-kenderaan orang lain. Okay. Kita tengok macam mana rupa keldai. Ni rupa keldai. Keldai ni dia macam kata kuda. Macam kuda tapi kecil sedikit. Walaupun dia kecil, keldai ni dia boleh bawa muatan yang berat. Dia kuat. Kalau dia nak panjat gunung pun, letak barang di atas belakang dia ni, dia boleh panjat gunung. Boleh mana naik gunung bersama-sama dengan tuan dia. Sebab itu keldai digunakan untuk mengangkut barang. Sebab dia walaupun kecil, walaupun keldai ni kecil tapi kuat. Dalam perjalanan pulang, keldai Halimatus Sa'diyah berjalan dengan pantas. Seterusnya, semasa Nabi tinggal dengan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ni dia memelihara kambing. Kambing ni dia hantar pergi makan rumput dekat padang.
Kebetulan pada musim tersebut musim yang rumput kurang. Selalunya sebelum dia pelihara Nabi, kambingnya ni bila pergi meragut rumput, bila makan rumput, bila balik je kambing ni macam mek lagi. Lapar. Bukan nak makan nasi lembek tapi lapar. Sebab makanan kurang. Bila pelihara Nabi kita sahaja, kambing kepunyaan Halimatus Sa'diyah bila pergi meragut rumput di padang, pulang dalam keadaan kenyang. Walaupun pada musim kemarau. Bila sebut musim kemarau, rumput akan kurang sebab rumput akan mati sebab cuaca panas, hujan tak turun. Jadi kambing-kambing Halimatus Sa'diyah ni tak sama macam kambing orang lain. Kambing orang lain balik lapar. Kambing Halimatus Sa'diyah dengan suami dia Abu Kibsyah pulang dalam kekenyangan walaupun musim kemarau. Musim kemarau. Dan kambing dia membiak dengan banyak. Bila beranak je kambing tu akan beranak dalam jumlah yang banyak. Jadi Halimatus Sa'diyah ni hidup dia bila pelihara Nabi kita semakin hari semakin senang, semakin orang kata gembira. Sebab rezeki makin bertambah. Sekejap, saya tunjuk rupa kambing. Ada tak? Recall die. Ni kambing. Jangan tertukar. Nampak anjing kata kambing, nampak kambing kata anjing. Yang tak ada tanduk ni kambing betina, yang ada tanduk ni kambing jantan. Ada kambing yang jantan yang tak ada tanduk, ada jenis-jenis dia. Ni rupa kambing. Ada kambing warna putih, ada warna coklat, ada kambing berwarna hitam. Ini kambing yang dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Selain daripada itu, satu lagi, tertinggal. Nabi Muhammad membesar dengan cepat. Tubuh badan Nabi ni membesar dengan cepat berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dia, seusia dia. Orang lain umur setahun juga. Tapi Nabi ni macam umur dia 2 tahun, 3 tahun. Dengan cakap pun pandai. Nabi bila dia bercakap dengan fasih. Badan dia pun cepat membesar. Dia tak ada merasai sakit dan sebagainya sepanjang tinggal dengan Halimatus Sa'diyah. Sehinggalah anak dia berumur 2 tahun Amirah Aisyah sehinggalah dia berumur 2 tahun, Halimatus Sa'diyah dengan berat hati nak berpisah dengan Nabi, nak pulangkan Nabi kepada mak dia. Tapi pulangkan sekejap, berlaku satu wabak penyakit di Mekah. Mak Nabi pulangkan balik kepada Halimatus Sa'diyah sebab risau kalau macam kita sekarang lah COVID kan. Ada setengah orang mak awak hantar awak balik ke kampung dan sebagainya, risau. Macam tu juga Nabi, mak dia risau, takut terkena penyakit, mak dia hantar balik duduk dengan Halimatus Sa'diyah di kampung. Semasa Nabi dipulangkan balik, waktu Nabi berumur 4 tahun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain. Kan saya cakap tadi kan Nabi macam kita juga main kejar-kejar, main sembunyi-sembunyi. Nabi waktu tengah bermain itu tiba-tiba datang 2 orang lelaki mencolek Nabi. Melarikan Nabi, dibawanya jauh ke tengah padang. Kawasan permainan jauh sangat. Dan peristiwa itu dilihat oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah. Anak-anak Halimatus Sa'diyah yang sedang bermain dengan Nabi, mereka balik ke rumah. Waktu tu Nabi umur 4 tahun. Mereka beritahu dekat mak mereka, Aminah, wahai mak, tadi kan waktu kita main, tiba-tiba ada orang lelaki datang bawa lari Muhammad. Dan Muhammad ini dibawa lari jauh. Dan kami melihat lelaki tersebut telah membelah dada Muhammad. Membelah dada Muhammad, kemudian dikeluarkan hati Nabi kita. Dimasukkan di dalam satu bekas yang diperbuat daripada emas. Dimasukkan hati Nabi dalam bekas, kemudian diletakkan air Zam-Zam, kemudian disucikan hati Nabi kita dengan air Zam-Zam, kemudian ditutupkan semula dada Nabi. Okey dah, sekian, terima kasih dah. Dah habis dah. Selepas dibelahkan dada Nabi, dimasukkan nur. Nur ni maksudnya kebaikan. Supaya Nabi ni hati dia tak ada rasa dengki, hati Nabi ni tak ada perasaan hasad, hati Nabi ni tak ada rasa orang kata buruk sangka, perangai yang tak elok. Sebab itulah Allah perintahkan malaikat itu ialah malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril membelah dada Nabi waktu Nabi berumur 4 tahun. Kemudian dibersihkan hati Nabi,
dengan air Zam-Zam. Hati Nabi dimasukkan dalam bekas yang diperbuat daripada emas, kemudian disucikan, dibersihkan serta dimasukkan nur. Dibersihkan dengan air Zam-Zam serta dimasukkan ke dalam dada Nabi. Bila cerita ini diberitahu kepada Halimatus Sa'diyah oleh anak dia cerita kata Nabi kita dilarikan, Nabi dibelah dada, Nabi dibuat macam tu. Halimatus Sa'diyah ni dia kata, saya pun tak boleh lah nak pelihara Muhammad lama-lama. Walaupun dia sayang Muhammad ni, lebih pada dia sayang anak-anak dia, tapi dia takut. Kalau dia biarkan lama-lama, takut nanti Muhammad ini, Nabi kita ni akan dicolek ataupun dilarikan orang. Sebab Nabi kita ni comel sangat. Handsome. Kalau besar dengan handsome. Kecil comel, besarnya handsome. Okay? Jadi Halimatus Sa'diyah dengan berat hati memulangkanlah Nabi semula kepada emak kandungnya Aminah. Lalu Nabi pun duduklah dengan emaknya. Jadi kita akan sambung nanti bagaimana kisah kehidupan Nabi tinggal dengan emak kandungnya. Ya, kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Tapi untuk minggu depan Ustazah tak buat Google Meet macam hari ni. Ustazah akan bagi soalan sebanyak 50 soalan. Ustazah nak buat ujian sikit. Ujian untuk tajuk-tajuk yang Ustazah dah ajar daripada awal-awal kita PKP dulu. Hinggalah ke hari ini. Tajuk daripada awal, daripada nanti Ustazah akan awak tengok balik nota-nota yang Ustazah bagi sebelum ni. Nota-nota yang Ustazah bagi sebelum ni. Ustazah akan buat latihan tersebut, awak kena jawab. Nanti Ustazah akan semak di yang kata Google Classroom. Markah-markah yang telah diperolehi. Okey? Jadi minggu depan kita tidak ada Google Meet, tapi kita ada ujian sirah mengenai tajuk kelahiran Nabi Muhammad daripada Nabi lahir sampailah tajuk hari ini. Jadi bersedia untuk hari Jumaat depan. Soalannya nanti saya akan uploadkan di Google Classroom. Di Google Classroom, di GC. Jadi boleh tengok soalan di situ. Ujian sirah. Pelajaran lain Ustazah tak pasti, tapi Ustazah nak buat untuk sirah. Untuk menguji sejauh mana awak faham. Dan soalan tersebut jangan risau, Ustazah buat dalam tulisan Rumi. Jadi mak ayah tak boleh tolong. Kena amanah dengan diri sendiri. Awak jawab sendiri, awak fikir sendiri. Tak payah tulis, Ustazah buat macam kita buat kuis yang Ustazah bagi sebelum ni. Just klik-klik je. Just klik-klik je kena kuis mungkin Ustazah ni, okay? Jangan bertanya mak, jangan tanya siapa-siapa, jawab sendiri. Sebab ini adalah untuk menguji. Kalau dapat markah banyak, Alhamdulillah. Kalau dapat markah sikit pun, maknanya kita kena latih tubi lagi, kena belajar lagi. Dan diharapkan mak ayah tidak menolong. Tolong pasang untuk jawab soalan je. Bila anak-anak nak jawab, biarkan anak-anak jawab sendiri. Tapi kalau ada di kalangan anak-anak yang tak pandai baca lagi, belum boleh menguasai Rumi, mak ayah hanya bantu membaca sahaja. Menjawab biarlah anak-anak sendiri. Sebab ini adalah ujian untuk menguji sejauh mana kepahaman anak-anak belajar sirah selama ni. Okey? Abang cakap ni ada yang tak faham ke? Kemak ini? Faham Okey, kita jumpa lagi selepas sahaja ujian. Ujian tu tak secara langsung. Tak ada kerja sekolah ke? Ustazah ada bagi minggu lepas, awak dah siapkan belum? Dah. Saya sampai dulu. Soalan pun ada, soalan kuis pun tajuk minggu lepas pun ada. Hanya ada beberapa orang saja yang buat. Yang lain tu tak buat. Okey, sambil-sambil je. Ustazah akan bagi soalan tu hari Jumaat. Tapi nak jawab tu terpulanglah sehinggalah sampai ke hari Khamis. Maknanya awak jawab daripada hari Jumaat sampai hari Khamis. Sebab Jumaat yang akan tutup mic. Ustazah terganggu.
Tutup mic, tutup mic. Okay, Ustazah ada masa lebih kurang 2 minit lagi. Ustazah nak cakap-cakap je dulu sementara masa nak habis supaya. Tapi dah tutup mic Sofia. Sofia binti Jasrul. Tutup mic. Alright. Okay. Soalan itu Ustazah tidak buat secara langsung sebab ada orang yang ada masalah internet, ada yang tak ada kemudahan. Tetapi Ustazah bagi mulai pada hari Jumaat depan untuk jawab. Sehinggalah hari Rabu, hari Khamis. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Jadi hari Khamis tu adalah hari terakhir. Sebabnya pada hari Jumaat, kita akan masuk tajuk baru. Okay? Jadi, orang kata tak ada alasan lah tak boleh buat. Sebab saya bagi masa banyak hari. Ya? Jadi mak ayah yang lapang balik kerja boleh tolong anak-anak untuk menjawab. Soalan Ustazah tak post hari ni. Ustazah akan post pada Jumaat depan. Ini Ustazah bagi tahu je. Jumaat depan baru Ustazah masukkan. Sebab Jumaat depan kita tak ada Google Meet, tak ada online macam ni. Okey, kita jumpa lagi minggu yang akan datang dengan tajuk yang baru. Muhammad tinggal bersama dengan Okey. Sebelum kita Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.